Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum bagi membincangkan berkenaan salah satu isu iaitu teknologi hijau pada masa kini. Sebelum itu saya ingin mengalukan kehadiran ahli kumpulan saya daripada kumpulan 30 mengenai forum kita pada hari ini. Saya Mati Syaina binti Kamal Zaini selaku moderator pada hari ini. Saya Syahira Izian, nombor matrik CN210307 panel 3 yang akan membentangkan tentang inovasi tenaga solar. Saya Aiman Iqbal bin Husaini, memegang nombor matrik CN210296 selaku ahli panel yang kedua. Assalamualaikum dan selamat datang. Nama saya Muhammad Azhan bin Samsul Kamal, nombor kad matrik CN210404. Saya akan menerangkan mengenai isu penggunaan tenaga solar. Okey, semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. InsyaAllah tajuk forum kita pada hari ini iaitu isu cabaran dan inovasi teknologi hijau tenaga solar. Teknologi hijau merujuk kepada produk, peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli dan menggalakkan sumber yang boleh diperbaharui. Seperti yang kita tahu, solar power atau kuasa solar merupakan salah satu contoh teknologi hijau. Terdapat dua jenis sistem solar iaitu solar thermal iaitu menghasilkan tenaga haba bagi pemanasan dan pengeringan. Sebenarnya solar thermal ini telah lama diamalkan bagi pengeringan baju dan makanan. Apabila reka bentuk peralatannya ditambah baik dengan teknologi, pemanasan yang dihasilkan menjadi lebih cekap sehingga dapat memanas air bagi penggunaan domestik dan industri. Yang kedua, solar fotovoltaik yang menghasilkan elektrik secara terus oleh panel solar apabila disinari oleh matahari. Bahan panel solar kebiasaannya terdiri daripada bahan semikonduktor dengan kecekapan tertinggi menghampiri 21% menukar sinaran matahari ke elektrik. Bagaimanapun, pencemaran yang berkaitan dengan sistem tenaga solar adalah jauh lebih rendah berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Ia masih boleh dikaitkan dengan pencemaran. Pengangkutan dan pemasangan sistem solar telah dikaitkan dengan pelepasan gas rumah hijau. Terdapat juga bahan-bahan toksik dan produk berbahaya yang digunakan semasa proses pembuatan fotovoltaik solar yang secara tidak langsung boleh menjejaskan alam sekitar. Jadi banyak teknologi hijau yang diperkenalkan oleh ramai orang bagi tujuan membendung permasalahan berkaitan dengan berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Teknologi hijau juga memberikan kesan positif serta negatif tatkala digunakan di kehidupan seharian maupun bagi mengurangkan pencemaran. Seterusnya, saya mengalukan panel pertama iaitu Muhammad Azhan untuk memberikan sedikit informasi berkaitan dengan isu solar power. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Batusha selaku moderator kita pada hari ini. Seperti mana anda semua maklum, perkara yang melibatkan tenaga solar dihasilkan daripada radiasi cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber tenaga yang kuat dan boleh dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dunia, khususnya di Malaysia. Tahukah anda bahawa tenaga yang dihasilkan oleh matahari untuk tempoh 1 jam boleh mencapai keperluan penggunaan secara global untuk 1 tahun? Kita hanya mampu memanfaatkan 0.001% daripada tenaga tersebut. Terdapat alasan mengapa tenaga solar telah menjadi topik hangat apabila berbicara tentang pembaharuan. Ia dikritik secara meluas kerana harganya yang mahal dan tidak efisien. Tetapi ia terpulang kepada setiap individu untuk memutuskan sama ada penggunaannya adalah bagus atau tidak. Seterusnya, ia boleh diputuskan dengan mengambil tahu tentang kelebihan dan kekurangan yang ada jika kita mahu mengaplikasikannya. Jadi pada forum kali ini, saya ingin membincangkan mengenai isu yang sering diperkatakan bagi penggunaan kuasa solar. Isu yang pertama adalah penggunaan ruang untuk pemasangan sistem solar. Semakin banyak tenaga elektrik yang anda ingin hasilkan, semakin banyak
dan besar sistem solar yang anda perlukan kerana anda perlu mengumpul sebanyak mungkin cahaya matahari. Sistem solar contohnya seperti panel solar memerlukan ruang yang besar dan setengah bumbung rumah atau mana-mana bangunan tidak mempunyai ruang yang sesuai dengan jumlah panel solar yang anda inginkan. Salah satu alternatif yang boleh dilakukan adalah dengan memasang beberapa panel solar di bahagian halaman rumah atau pejabat. Tetapi ia perlu mempunyai akses kepada cahaya matahari. Bagaimanapun jika anda tidak mempunyai ruang yang cukup, anda hanya boleh mendapatkan tenaga solar yang lebih sedikit. Namun sudah mencukupi jika ia mampu memberikan sebanyak mana tenaga yang anda mahukan. Kemudian isu yang kedua iaitu isu yang sering kita dengar mengenai kos atau pembelanjaan bagi pemasangan sistem solar. Memang tidak boleh dinafikan bahawa kos awal untuk membeli sistem solar cukup tinggi. Walaupun kerajaan memperkenalkan beberapa skim untuk menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui, anda masih perlu menampung kos pendahuluannya. Ini termasuk membayar harga panel solar, inverter, bateri, pendawaian dan pemasangan. Walau bagaimanapun, teknologi solar sentiasa berkembang, jadi tidak mustahil bahawa harganya akan turun pada masa akan datang. Selain itu, isu yang sering berlaku mengenai penggunaan solar adalah berkaitan dengan pencemaran. Walaupun pencemaran berkaitan sistem tenaga solar adalah lebih tipis daripada sumber tenaga yang lain, ia masih boleh dikaitkan dengan pencemaran. Pencemaran tanah, kehilangan habitat haiwan dan sebatian toksik dalam proses pengeluaran tenaga solar. Dari segi pemasangan, tenaga suria menggunakan kawasan tanah yang luas dan mampu memusnahkan habitat semula jadi. Tidak seperti sistem tenaga angin yang kawasannya boleh dikongsi untuk tujuan pertanian. Proses pembuatan fotovoltaik memerlukan pelombongan untuk menghasilkan mineral yang diperlukan. Seterusnya memberi kesan pencemaran tanah. Dapat satu kajian yang menyusun senarai bahan bahaya yang digunakan dalam penghasilan panel solar iaitu asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, hidrogen klorida, 111 triklorotena, aseton. Walau bagaimanapun, pencemaran yang dihasilkan adalah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan sumber tenaga alternatif yang lain. Jadi itu adalah sedikit sebanyak mengenai beberapa isu tentang penggunaan kuasa solar. Akhir sekali, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk memecahkan pendapat saya mengenai isu ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita atas isu melibatkan tenaga solar yang utuh lagi berisi. Justru saya ingin menanyakan persoalan kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Aiman Iqbal. Apakah cabaran dalam penggunaan tenaga solar? Okay, terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati moderator saudari Batrisya Aina dan yang saya hormati barisan panel saudara Muhammad Azhan dengan saudari Syahira Izzian. So hari ini alhamdulillah kita dapat bersama dalam satu forum membincangkan satu isu topik yang menarik lah. So hari ini saya akan huraikan cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan sistem inilah. So cabaran yang pertama adalah perbezaan hari antara penguatkuasa ni adalah dark curve ataupun over generation, iaitu perbezaan harian antara pengguna kuasa dan tenaga suria yang tersedia, iaitu permintaan elektrik yang meningkat pada waktu siang di kawasan di mana sejumlah besar kapasiti elektrik solar telah dipasanglah, iaitu kuantiti kuasa yang mesti dijana daripada sumber selain daripada tenaga suria atau angin dengan cepat selepasnya menjelang pada waktu malam lah. So ia berlaku dalam masa tempoh 24 jam apabila matahari bersinar, iaitu pada suhu yang panas lah, menyebabkan permintaan kuasa rendah dengan orang ramai lah yang tidak menggunakan elektrik seperti penghawa dingin ataupun pemanas. Okay. Ia mungkin juga penting bagi pengendali sistem bahawa tenaga suria ini bukan lagi teknologi khusus ataupun utility yang mesti dirancang untuk tenaga suria yang maksudnya production tu lebih besar lah, meluas. Okay.
ia benar terutamanya di lokasi di mana penggunaan solar adalah tinggi. Penggunaan solar semakin meningkat dan menjadikan pengimbangan bekalan dan permintaan untuk utility adalah sangat tinggi. Ini kerana permintaan yang lebih besar dapat untuk menjana kuasa untuk meningkatkan pengeluaran tenaga dengan serta-merta. Okay. So satu lagi adalah kesegaran untuk penggunaan solar ni yang meluas, iaitu menjana lebih banyak tenaga daripada boleh menggunakan pada bila masa lah. So fenomena yang dikenali sebagai penjana berlebihan. So akibat pengendali sistem dalam kedudukan yang lebih baik, walaupun pengurangan sekali-sekala mempunyai sedikit pengaruh lah. Okay. So pada tahap pengurusan ataupun tenaga solar ni menggunakan yang lebih tinggi dan memberikan kesan yang sangat kental lah kepada atmosfera. So pengeluaran tenaga suria ini dapat mencorak yang agak susah sebab dia meningkat pada waktu siang, iaitu memuncak pada waktu sebelah petang lah, dan kemudian menurun apabila matahari terbenam, apabila macam menjelang pada waktu malam. Okay. So cabaran yang kedua adalah environment cost of production, iaitu kos pengeluaran alam sekitar. Okay. Panel solar merupakan sumber elektrik yang sangat bersih jika dikendalikan antara selama 20 tahun ke 25 tahun lah, seperti yang dijamin oleh pengeluar. So sel suria ini dibina daripada silikon yang dihasilkan untuk bagi memanaskan kuarza, iaitu pada suhu yang sangat tinggi, iaitu di mana 1200 darjah Celsius. Okay, ia mengakibatkan pelapisan karbon yang banyak. Okay, selain itu, untuk menukarkan salon grid meteorologi kepada bentuk yang lebih tulen yang dikenali sebagai polisilikon dapat menghasilkan silikon tetraklorida, iaitu bahan kimia yang sangat beracun dan bahaya. So kebanyakan pengeluar muncullah dengan menggunakan teknologi ini dapat mengitar semua silikon klorida tersebut dengan betul dalam proses pengeluaran untuk wafer silikon segera, di mana ia dapat mengurangkan kesihatan, dapat mengurangkan bahaya kesihatan dan alam sekitar lah. So paling penting dalam menggunakan sistem solar ini, ia akan merupakan potensi yang sangat tinggi kerana kita boleh mengurangkan kesan negatif pengeluarannya. Okay. Walaupun tiada pelepasan gas rumah hijau yang berkaitan dengan penjanaan tenaga suria, okay, terdapat pelepasan yang dikaitkan dengan fasa lain, iaitu kitaran hayat suria, di mana dengan fasa lain kitaran hayat suria ini seperti pengeluaran, pengangkutan bahan, pemasangan, penyelenggaraan dan pentauliahan serta pembongkaran. Okay. Pengeluaran tenaga suria memerlukan kuantiti tenaga yang banyak di masa hadapan. Okay. Pelombongan, selain itu pelombongan, pembuatan ataupun pengangkutan, semuanya memerlukan kuantiti tenaga yang banyak. Okay. Kuarza ini mesti dirawat dan dibersihkan sebelum digabungkan dengan komponen lain daripada sumber lain lah, seperti aluminium, tembaga dan lain-lain lah. Okay. So untuk mencapai satu modul solar lah. Okay. So semasa peningkatan pemprosesan, iaitu haba yang sangat tinggi diperlukan untuk memanaskan kuarza. Okay, bagi untuk membuatkan panel kecakapan tinggi, pengeluaran mesti menggabungkan pelbagai bahan dengan ketepatan yang melampau. Okay, semua ini memerlukan sejumlah besar usaha yang berawal daripada semua pihak. Okay. So bahan api tradisional, okay, yang seperti gas, arang yang boleh dituai itu, okay, dibersihkan dan diproses dan dibakar dalam kuantiti yang banyak lah, biasanya di satu tempat. Okay. So, untuk cabaran yang ketiga adalah space required, so yang berkaitan dengan ruang. Okay, ini kerana cabaran yang inilah antara cabaran berkaitan dengan ruang ini. Okay, ia kerana untuk memastikan panel solar yang mencukupi, kemudian suria gate utility memerlukan kawasan yang sangat luas. Okay, so bumbung solar ataupun kaca suria akan dipasang di atas bumbung ialah cara yang terbaik untuk menghasilkan dan menggunakan tenaga hijau di kawasan tempatan lah, ataupun di bandar besar yang mempunyai ruang yang terhad lah, maksudnya pemasangan tu boleh dilakukan di atas bumbung rumah lah ataupun kediaman. Okay. Dengan pengembangan teknologi masa hadapan, mempunyai pelbagai alternatif solar di atas bumbung yang dipilih. Okay. Biasanya solar ini merupakan teknik kos rendah untuk menyediakan sejumlah besar kuasa dalam menghasilkan tenaga elektrik dan sebaliknya.
menghasilkan lebih banyak tenaga elektrik ni, walaupun kos kuasa solar tersebut semakin berkurangan, tapi pengurangan yang lebih besar diperlukan untuk menjadikan teknologi ini mudah diakses oleh orang awam. Maksudnya orang awam kita semua, kita bolehlah menggunakan pasang tenaga suria di rumah. Okay. So tenaga suria ini dapat mengalami kesukaran, okay, kerana ketidakpastian beberapa banyak sinaran matahari yang akan diterima kerana faktor cuaca ni mempengaruhi di setengah kawasan lah. Macam kita punya cuaca sekarang dia berada di garisan khatulistiwa. Di maksudnya kita dapat cuaca seperti hujan, panas, so tak menentu. Okay. So ini akan menyukarkan pengiraan jumlah tenaga yang akan disimpan dalam tempat proses penyimpanan tenaga solar lah apabila diserap melalui panel solar. Okay. Ini, atas sebab ini, teknik untuk ruang penyimpanan tenaga yang berkesan dan diperlukan, panel solar perlu ditambah jika ia perlu menjana lebih banyak kuasa. Ingin menangkap, okay. Contohnya permukaan panel solar itu mestilah luas, okay, untuk menangkap cahaya matahari sebanyak mungkin dan menyimpan kuasa tersebut di dalam macam generator genset lah untuk menyimpan kuasa tu. Okay, so panel solar dia macam mengambil banyak ruang dan beberapa bumbung macam setengah rumah yang tidak cukup besar dan tidak mendapat menampung panel tersebut lah. So ada setengah macam kawasan perumahan yang mempunyai halaman yang luas, okay, mereka boleh memasang sebahagian daripada panel di halaman rumah, okay. Itu adalah mengikut pilihan mereka lah. Tapi mereka mesti mempunyai akses untuk mengawal panel solar tersebut lah. Okay. Selain daripada itu, contohnya ladang solar yang memerlukan banyak tanah kerana pengeluaran elektrik adalah berkadar terus dengan luas permukaan yang dilindungi. Okay. Jadi, jadinya jika macam sesuatu kawasan itu mempunyai kawasan yang luas, so jadinya cahaya matahari dapat menumpu pada kawasan yang tersebut lah, memudahkan cahaya yang akan dapat diserap. Okay. Contoh yang macam mana dekat Malaysia ni untuk ladang yang dipasang solar, iaitu di tepi highway mengalir ke Melaka. Kalau perasan ada sebelah kanan tu, kalau kita daripada KL sebelah kiri. So kat situ adalah di mana pemasangan solar dibuat secara berluasan lah, sebab maksudnya kawasan tu memang lapang dan boleh dibangunkan dengan panel solar tersebut lah. Okay. So akibatnya, okay, contohnya sebab kat Malaysia ni untuk luasan tanah lapang ni adalah berkurangan sebab ladang suria terbesar di dunia dibina di padang pasir, okay, dan kawasan yang terbuka dan luas. Ia pun walau bagaimanapun ia tidak boleh diperhatikan di negara yang lebih kecil dengan luasan tanah yang sedikit lah, okay, ataupun bahkan negara yang lebih besar ataupun kompromi tanah yang menghalang penggunaan pertanian untuk pembangunan ladang solar. Maksudnya kalau penggunaan ladang solar ni pun dia akan berebut juga dengan kawasan lapang, berkaitan dengan kalau kawasan lapang tu nak didirikan sebagai pertanian lah. So kat situ akan ada berlaku sikit pergelutan lah sebab tanah ni untuk melakukan aktiviti pertanian juga, kerana ia pun boleh menyumbangkan penyumbang. So itu adalah cabaran lah yang saya cakap sebentar tadi tu. So saya akan pas mula kepada moderator saudari Batrisha Aina. So terima kasih. Begitu hebat sekali penerangan yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Terdapat banyak isu dan cabaran yang dibincangkan, maka kita tahu yang isu dan cabaran adalah memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap konsep teknologi hijau. Seterusnya, saya mengalukan panel ketiga iaitu Syahirah Izzian untuk memberikan tentang inovasi menggunakan teknologi hijau di Malaysia. Terima kasih kepada Cik Moderator dan terima kasih juga kerana memberi saya peluang untuk bersama-sama berada di dalam perbincangan ini. Seperti yang kita ketahui, matahari merupakan sumber tenaga yang berkembang cepat di dunia. Ia merupakan sumber tenaga yang mudah diakses oleh manusia, saintis, jurulatera untuk
yang mencari idea dan menginovasikan dan memanfaatkan tenaga solar. Terdapat beberapa produk yang diinovasikan menggunakan tenaga solar, antaranya kereta solar dan tingkap solar. Banyak syarikat kereta sedang berusaha ke arah membuat kereta solar. Kereta solar ialah kenderaan elektrik yang menggunakan sel fotovoltaik untuk menukar tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Kenderaan ini menyimpan tenaga solar dalam bateri yang membolehkannya berjalan pada waktu malam atau apabila tiada cahaya matahari. Pelajar Lord University membangunkan kereta solar elektrik yang dipanggil Lord Solar Car. Kereta itu mempunyai motor dengan kuasa maksimum 2 kW, voltan operasi sehingga 48 voltan dan bateri dengan kapasiti 42 ampere. Power transmission diletakkan untuk melancarkan pergerakan kenderaan menggunakan sistem gear manual. Inovasi seterusnya ialah tingkap solar. Muncul teknologi baru yang membolehkan tingkap ditukar menjadi panel solar. Penyelidik Michigan State University sedang mengusahakan transparent luminescent solar concentrator yang menjada tenaga suria. Mereka mendakwa Amerika Syarikat mempunyai 5 hingga 7 bilion meter persegi permukaan kaca yang menjadikan teknologi ini mampu memenuhi sehingga 40% daripada keperluan tenaga negara. Tingkap solar tidak akan secekap panel solar konvensional. Mereka tingkap solar percaya bahawa penjimatan tenaga akan lebih daripada kos pemasangan. Itu sahaja inovasi yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Saya akan serahkan perbincangan kepada Cik Moderator Batrisha Aina. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga ke atas penerangan yang panjang lebar berkaitan inovasi menggunakan teknologi hijau. Kebanyakan kenderaan bermotor menggunakan bahan api fosil petroleum sebagai bahan bakar. Pengangkutan hijau merujuk pada sebuah bentuk pengangkutan yang memberi impak minimum kepada persekitaran ataupun kenderaan yang membebaskan kadar gas rumah hijau yang rendah. Contoh seperti kenderaan yang menggunakan tenaga boleh baru. Kereta hybrid merupakan salah satu contoh kenderaan hijau. Tingkap solar juga boleh menjana rangkaian sumber fotovoltaik kecil yang agak besar dan mereka tingkap solar percaya bahawa penjimatan tenaga akan lebih daripada mengimbangi kos pemasangan. Memandangkan tingkap solar mensediakan sekurang-kurangnya separuh duk sinar, ia tidak akan cekap seperti panel solar konvensional. Kesimpulan yang dapat diperoleh daripada tajuk form kita ini, apa yang dapat disimpulkan pada ini ialah solar power digunakan untuk menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Kaedah ini mampu menghasilkan voltage arus secara terus. Penggunaan tenaga solar mungkin memberi impak kepada penurunan permintaan tenaga elektrik sekaligus memberikan keseimbangan ekonomi negara pada masa hadapan. Bagi organisasi yang mempunyai kawasan lapangan, projek tenaga solar mampu menjana pendapatan dalam tempoh 5 tahun sekurang-kurangnya. Namun, tenaga solar juga mempunyai kekurangan dalam beberapa sudut, adanya ketidakstabilan cuaca pada malam dan siang, latitude dan altitude geografi seperti cerah, mendung, awan dan hujan menyebabkan pada satu-satu waktu tertentu penyinaran solar jadi tak stabil. Tenaga solar berterusan perlu stabil supaya tenaga dapat disimpan. Di samping itu, sinar suria yang mencecah permukaan bumi walaupun besar dan luas, ketepatan tenaga je menjadi amat rendah disebabkan ketidakstabilan cuaca. Pemasangan solar panel di kawasan mempunyai fungsi sebagai hutan simpanan juga perlu diambil kira dan diteliti secara halus agar tidak mengancam flora dan fauna disebabkan kehilangan habitat untuk membiak dan kekurangan sumber makanan. Dikhawatiri lambat laun spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan akan pupus. Penebangan hutan juga akan menyebabkan proses pembentukan humus dan penguraian terhenti. Seterusnya, lapisan tanah akan terkikis dan terdedah hakisan air yang menyebabkan banjir. Banyak faktor harus difikirkan dalam pelaburan tenaga solar sebelum komitmen tenaga, masa dan kewangan dibuat. Hal ini penting untuk menyedari kepentingan teknologi hijau keperluan generasi akan datang bagi penggunaan tenaga mesra alam dan melestarikan kehijauan bumi mendepan. Itu sahaja yang saya dapat simpulkan daripada form yang bertajuk
iaitu isu cabaran dan inovasi teknologi hijau kuasa solar. Terima kasih untuk ahli-ahli panel atas perkongsian berkaitan tajuk form kita pada hari ini. Semoga setiap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah.